Halo guys, bersama saya lagi dalam Oren Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ular mak penfitnah sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini seorang ulama memberikan kenyataan apakah yang dimaksudkan ataupun apa maksud fitnah terhadap ulama-ulama, ustadz-ustadz dan juga lebay-lebay daripada parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan daripada ataupun penjelasan daripada ulama ini berkaitan dengan fitnah. Itu dia sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Ya, apakah kenyataan ataupun penjelasan daripada ulama PAS ini. Katanya, ya fitnah itu hanya kabus, akan hilang sendiri. Jadi melalui daripada kenyataan yang diberikan ini membawa maksud bahwa PAS bersetuju ataupun PAS ya memang sengaja untuk membuat fitnah, karena katanya apabila mereka membuat fitnah ia hanya seperti kabus, ia akan hilang sendiri. Patutlah mereka semakin dahsyat, semakin hebat dalam menfitnah, dan apa yang mereka lakukan apabila fitnah itu tidak benar, mereka memohon maaf. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan ataupun penjelasan daripada ahli jawatan kuasa kerja Dewan Ulama PAS Pusat, iaitu Mokhtar Senik, menganggap fitnah ibarat kabus yang akan hilang dengan sendirinya. Kata bapa kepada 15 anak itu, pengalaman beliau dalam berjemaah tanpa menyebut tentang PAS ada kalanya dihukum oleh orang ramai kerana hanya fitnah yang dibuat oleh orang lain. Justru katanya Mokhtar menasihatkan generasi muda yang dipanggilnya adik-adik dan anak-anak supaya tidak panik, jangan melenting dan menggalaba. Katanya fitnah itu macam kabus, pasti akan hilang dengan sendiri. Kita hanya mengadu kepada Allah saja katanya. Jadi melalui seperti yang saya katakan sahabat semua dalam kenyataan ini, seolah-olah PAS ini memang setuju untuk membuat fitnah. Seolah-olah mereka mengiyakan ya pekerjaan tiada moral ini untuk menjajah fitnah, membuat tuduhan melampau dan sebagainya. Jadi katanya lagi, jangan lari dari jemaah, jangan kata macam-macam, tenang saja katanya, dan kerja-kerja di bawah kita. Katanya menerusi hantaran di Facebook. Malah bekas bekas calon parlimen Padang Besar itu pada pilihan raya yang ke-14 berpendapat bahwa katanya itu adalah aturan Allah, itu indah untuk mengenali sahabat sejati. Lagi pula Allah takdirkan begitu agar kita kenal siapa sahabat-sahabat yang sebenar. Lindakan aturan Allah katanya lagi. Walaupun perbuatan fitnah dari sudut Islam bukannya haram dan ditegak, bukan sedikit pemimpin PAS yang mengamalkan pendekatan fitnah. Dulu maaf kemudian. Minggu lalu contohnya kecoh apabila adun kubu gajah Khalil Yahaya membuat satu hantaran. Kononnya pemimpin DAP Teresa Kok dilantik sebagai Felda, pengurusi Felda. Selepas penjelasan Felda dan kecaman orang ramai, Khalil kemudian membuat permohonan maaf secara terbuka dengan alasan pentadbir laman rasmi Facebook yang memuatkan hantaran berbau fitnah itu. Tapi sebenarnya sahabat semua, kenyataan ataupun alasan yang diberikan itu adalah satu alasan yang tidak masuk akal, sebab warganet membuat satu siasatan mengesahkan bahawa admin yang dikatakannya itu tidak wujud, bahawa page itu tidak ada admin lain kecuali dirinya sendiri. Jadi ternyata pemimpin daripada ustaz daripada lebay PAS ini ternyata berbohong demi untuk melindungi dirinya sendiri sahabat-sahabat semua. Jadi seorang lagi kalau kita lihat seorang lagi, Ustaz Marzuk juga turut membuat posting berbau hasutan berkaitan dengan isu kononnya Teresa Kok ini dilantik sebagai pengurusi Felda. Itu semua adalah fitnah semata-mata. Jadi turut terlajak menfitnah kita tahu itu Ustaz Marzuk terlajak beliau untuk membuat fitnah sahabat-sahabat semua. Namun yang mengejutkan adalah jawapan balas kenyataan daripada pemimpin PAS ini, ulama PAS ini, yang menyatakan kononnya fitnah itu bukanlah kesalahan besar. Kita boleh menganggap begitu karena katanya ia seperti kabus, ia akan hilang sendiri. Maksudnya mereka bebas menfitnah
masa akan menelan ataupun berlalu untuk atau dilupakan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh mereka itu. Oh, begitu sekali ya pendirian ya mereka berkaitan dengan fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan juga adalah berkaitan dengan kenyataan terkini daripada YB Dr. Mujahid ya, katanya pemikiran pemimpin PAS PN sangat ekstrim ya, tidak mewakili realiti Malaysia. Itu antara apa yang dikatakan oleh Dr. Mujahid. Apakah sebenar penjelasan beliau? Saya ingin membacakan untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Katanya pemikiran pemimpin Perikatan Nasional khususnya PAS begitu ekstrim dalam menyisihkan umat Islam yang tidak sepuak dengan mereka, sehingga mewujudkan dua faksi masyarakat yang berbeza di Malaysia. Menurut Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, PAS dengan mudahnya telah menolak wasatiyah dan keharmonian antara kaum dalam gerakan politik mereka. Malah katanya parti itu mengindoktrinasikan para ahlinya bahwa gerakan politik mereka berpandukan Islam sebenar dan sesiapa yang menyanggah bermakna menolak Islam. Ya, sedangkan ujar Dr. Mujahid lagi, fahaman seperti itu tidak pernah wujud dalam syariat Islam. Jadi saya rasa ada locus standi bercakap tentang kefahaman ekstrim kerana saya datang dari parti itu. Saya dibentuk dalam parti itu. Arwah ayah saya katanya adalah mantan Masyur Ampas dan menteri dan mantan Presiden PAS, tapi setahu saya zaman itu tidak berlaku begitu. Masa arwah ayah saya dan Ustaz Fazil mantan Presiden PAS tidak begini, malah mereka menegur katanya. Saya ingat berlakunya isu kafir mengkafir begitu dahsyat di Terengganu dan Kelantan. Dia Yusof Rawat kata ini tidak mewakili PAS. PAS tidak begitu. PAS ambil sikap hormat undang-undang, kata Datuk Seri Dr. Mujahid. Bila datang kepimpinan seterusnya dan kita masih ingat ucapan Presiden PAS hari ini di Bengal Beradong yang berkata tentang amanat Haji Hadi hingga ke saat ini tidak ditarik balik, dan itu sehingga kini membentuk pemikiran orang muda PAS bahwa Islam itu dia PAS dan dia itu Islam, katanya dalam forum Islam Melayu terbuka terbitan Media Perpaduan malam tadi. Oleh kerana itu, kata Dr. Mujahid, beliau pernah menulis bahawa fahaman ekstrim PAS tersebut menyamai fahaman golongan Khawarij pada era kekhalifan sahabat Rasulullah, katanya. Tambah lagi, pemimpin PAS seolah-olah tidak melihat mereka berada dalam negara mazmuk yang perlukan toleransi. Misalnya, hujah Malaysia dikuasai orang bukan Islam dinyatakan secara umum tak ada bukti. Kedua orang Islam hari ini tidak beriman. Bagi saya ini ada sangat bahaya, katanya. Pemikiran ini terpisah daripada realiti. Dia bercakap begitu, bagaimana dia hidup dalam negara berbagai kaum. Adakah semua itu bukan Islam jahat, katanya. Ancaman di mana kalau kembali kepada syariat? Kita dilarang menghukum orang secara umum, tambah Datuk Seri Dr. Mujahid. Di sini saya melihat PAS tak ada kerangka kenegaraan, ujarnya. Mengulas mengenai kerajaan perpaduan pula, Dr. Mujahid berkata, pembentukannya adalah kesempatan bagi umat Melayu untuk melupakan segala sengketa puluhan tahun lamanya dan membina negara yang lebih sederhana serta saling hormat menghormati. Pada saya ada ruang untuk cipta Malaysia yang lebih aman dan stabil, tapi masing-masing perlu berkorban. Amanah ada cerita, DAP ada cerita, UMNO pun sama. Kita pernah berperang, no DAP, no Anwar. Pada penghujungnya apa kita nak buat? Soalnya, jadi perpaduan itu satu pengorbanan. Agung pun titah kita buat kerajaan perpaduan, maka PIS dan BN ambil sikap. Apakah PN tidak diberi peluang? Mereka diberi peluang oleh yang di-Pertuan Agong, tapi mereka jawab tidak, itu pilihan kamu. Jadi bila ada bentuk kerajaan perpaduan, ada konsensus kata sepakat yang kita perlu cari, katanya lagi. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ya, itu dia penjelasan YB Mujahid, Dr. Mujahid yang berkaitan dengan situasi yang sedang berlaku di dalam negara kita. Terutamanya Parti PAS bersatu, Perikatan Nasional yang kita lihat semakin menyesatkan orang, yang kita lihat semakin menganggap hanya mereka agama yang ada dalam negara kita ini. Mereka menganggap mereka semuanya betul, mereka yang penuh iman dan sebaliknya dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat sahabat-sahabat semua, sebaliknya rakyat Malaysia semakin mengenali, semakin melihat the true color untuk PAS dan juga bersatu ini. Mereka akan sanggup melakukan apa sahaja demi untuk kepentingan pribadi, demi kepentingan parti mereka dan menunggang agama yang pastinya, sehingga ada di antara kalangan mereka kalau tidak menjadi ahli PAS, kamu bukanlah
Ali Sunnah Al-Wajah, saya lupa sudah. Dan juga kalau tidak menjadi mengundi PAS katanya akan masuk neraka. Itu antara penyesatan yang dilakukan oleh parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, bagaimana pula dengan pandangan anda? Adakah anda setuju dengan pendapat daripada ulama PAS ini menyatakan bahwa fitnah itu seperti kabus, mereka boleh melakukannya dan ia akan hilang sendiri? Tapi Dr. Mujahid pula mengatakan bahwa keekstriman yang ada pada PN dan juga PAS Bersatu hari ini adalah tidak mewakili Malaysia. Beri pandangan anda berkaitan dengan isu itu, tapi beri komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walan-walan, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, so jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.